Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini masih lagi bersama saya untuk kelas Sains tahun 6, iaitu dalam tajuk interaksi antara tumbuhan. Sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan interaksi antara haiwan. Now kita masuk kepada tajuk interaksi antara tumbuhan. Alex dan Eddie pergi ke Taman Negara untuk mengambil gambar foto pokok tanduk rusa bagi projek sains mereka. Selepas berjalan beberapa ketika, Jeff terlihat sepohon pokok tanduk rusa yang besar di atas sebatang pokok. Eddie berkata, "Lihat Alex, itu sepohon pokok tanduk rusa yang besar." Pokok tanduk rusa bertumbuh di atas pokok lain untuk mendapatkan cahaya matahari bagi fotosintesis. Hubungan antara dua tumbuhan yang berbeza spesies dikenali sebagai simbiosis. Komensalisme adalah satu bentuk simbiosis. Dalam hubungan ini, satu tumbuhan mendapat manfaat manakala tumbuhan satu lagi tidak mendapat sebarang manfaat atau kerugian. Anggerik merpati bertumbuh di atas pokok untuk mendapatkan cahaya matahari bagi fotosintesis. Tumbuhan perumah tidak mendapat kerugian. Anggerik yang bertumbuh di atas pokok dipanggil epifit atau tumbuhan udara. Dalam mutualisme, kedua-dua tumbuhan mendapat manfaat. Liken terdiri daripada alga dan fungi. Alga menghasilkan makanan untuk fungi. Fungi memberikan tempat tinggal kepada alga. Dalam parasitisme, hanya satu organisma sahaja yang mendapat manfaat dan organisma satu lagi mengalami kerugian. Rafflesia adalah satu tumbuhan parasit. Rafflesia tidak mempunyai daun, batang atau akar. Rafflesia mendapat nutrien daripada tumbuhan perumah dan perumah akan mati. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, memberi sekurang-kurangnya 2 daripada 4 faktor persaingan antara tumbuhan, menyatakan contoh jenis interaksi antara tumbuhan sekurang-kurangnya 1 daripada 2. Ini adalah slot minda hebat. Saya nak awak cari jawapan dia dan juga whatsappkan dekat saya lah jawapan bagi yang tengok video ni. Bagaimanakah interaksi antara tumbuhan memberikan kesan kepada kehidupan yang lain untuk slot minda hebat ni, okey? Fikirkan jawapan dia, tengok soalan, fikirkan. Dan ada lagi satu soalan iaitu bagaimanakah interaksi antara tumbuhan memberi kesan positif kepada proses fotosintesis. Dua soalan tersebut boleh WhatsApp dekat saya jawapan dia, okey? Untuk faktor persaingan antara tumbuhan ada 4, air, nutrien, cahaya matahari dan juga ruang. Nanti kita akan kupaskan, bincangkan lagi berkaitan dengan air, nutrien, cahaya dan matahari dan juga ruang. Okay, biasanya untuk keperluan asas tumbuhan, awak dah belajar pada tahun 2. Ianya ada 4 juga, iaitu air, cahaya matahari, nutrien dan karbon dioksida. Tapi dekat sini kita letakkan ruang sebagai faktor. Kenapa bukan karbon dioksida? Sebab karbon dioksida tu sudah tentu tidak menjadi persaingan sebab dia memang ada dekat kita punya sekeliling. Jadi tak kira lah tumbuhan yang rendah ke, tumbuhan yang tinggi ke, memang semua akan dapat karbon dioksida ni. Tapi kalau untuk ruang, tidak semestinya pokok-pokok yang kecil tu dapat ruang. Mesti dah pokok yang besar lagi banyak ruang. Okay, so nantilah kita akan kupaskan lebih lanjut berkenaan dengan faktor-faktor ni dekat depan-depan lagi. Okay, boleh tengok lagi video ni. Tumbuhan. Okay, ni dekat sini saya tunjukkan ada ladang kelapa sawit dan juga hutan hujan tropika. Yang ni saya nak awak perhatikan apa perbezaan antara ladang kelapa sawit dan juga hutan hujan tropika. Okey, kat sini saya bagi teruslah jawapan dia. Kalau ladang kelapa sawit ni, awak boleh nampak tak? Dia ketinggian ladang kelapa sawit yang kita nampak ni semua sama sahaja.
nampak sekata, sama tinggi, samalah kan dekat sini, sama je. Tapi kalau hutan hujan tropika ni, kita boleh nampak perbezaan. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah sikit, ada yang pokok dia warna hijau macam ni. Sebab dia dekat dalam hutan hujan tropika ni, dia bukannya satu spesies saja. Dia beribu-ribu spesies dekat dalam hutan hujan tropika tu. Jadi dekat sini saya nak tunjukkan perbezaan antara ladang kelapa sawit dan juga hutan hujan tropika. Ladang kelapa sawit ni, kita boleh nampak dia naik tumbuh dengan sekata. Kita back to basic balik, itu 4 faktor tadi. Air, nutrien, cahaya matahari dan juga ruang. Ladang kelapa sawit ni boleh naik membesar dengan ketinggian yang sama, sudah semestinya dia mendapatkan air yang cukup, cahaya matahari yang cukup, ruang yang mencukupi dan juga nutrien yang mencukupi. Maksudnya ruang dekat sini adalah sama. Dalam gambar ni lebih kepada saya nak tekankan kepada ruang lah. Kalau awak nampak dekat ladang kelapa sawit, semuanya mendapat ruang yang sama, semestinya air pun sama, nutrien pun sama lah kan, sebab mesti ada orang yang bagi baja, apa semua sama. Kalau untuk hutan hujan tropika, ni adalah hutan hujan ni lebih kepada pokok-pokok liar yang dia memang betul-betul tumbuh sendiri. Yang tu awak boleh nampak dia tak ada ruang antara dia. Dia terpaksa bersaing sesama mereka untuk mendapatkan ruang yang lebih. Kena lagi besar, lagi tinggi baru dapat cahaya matahari. Bila pokok tu besar, akar dia mestilah lagi besar dan dia nak mencapai air dekat bawah tu pun lagi lebih daripada orang lain. So boleh nampaklah mana pokok-pokok yang dominan dekat dalam hutan hujan tropika ni. Okay? Dan semestinya apa yang Allah jadikan ni ada kelebihan masing-masing. Hutan hujan tropika walaupun dia naik dengan pesat, tak ada ruang di sekeliling, ada kelebihannya juga, dan juga ladang kelapa sawit pun ada juga kelebihan. Awak boleh carilah apa kelebihan hutan hujan tropika, apa kelebihan ladang kelapa sawit. Okay. Kita masuk pula kepada interaksi antara tumbuhan. Kita tahu interaksi antara tumbuhan ni ada dua, iaitu commensalism dan juga parasitism. Ni kita first kita masuk dulu kepada commensalism. Yang ni awak dah belajar berkenaan dengan simbiosis antara haiwan. Kan, apa itu commensalism, apa itu mutualism dan juga parasitism. Untuk commensalism antara tumbuhan ni, konsep dia sama, iaitu satu spesies tumbuhan memperoleh manfaat tanpa membahayakan tumbuhan yang ditumpanginya. Awak boleh nampak tak gambar dekat sini? Ni kita nampak kan pokok tanduk rusa. Dia macam tumbuh pada batang pokok ni yang besar sikit. Tapi kedua-duanya mendapatkan manfaat. Maksudnya bukan kedua-duanya mendapatkan manfaat, maafkan saya. Yang dapat manfaat adalah pokok tanduk rusa ni. Kenapa? Sebab satu spesies tumbuhan memperoleh manfaat tanpa membahayakan tumbuhan yang lain. Maksudnya yang ditumpang yang dekat pokok batang ni, dia tak ada rasa terkesan apa-apa pun. Tak adalah terkurang ini ke terkurang itu ke, tak ada. Tapi apa manfaat pokok tanduk rusa ni dapat? Kita back to basic balik, tengok balik 4 faktor tadi. Semestinya bila dia berada pada pokok yang lebih atas, cahaya yang dia dapat juga lebih banyak. Dan juga nutrien. Nutrien pun dia akan dapat hasilkan nutrien dia sendiri, dan juga ruang, dia pun boleh membesar dengan baik sebab dia ada ruang yang banyak dekat atas tu. Dan satu lagi ialah air. Bekalan air pun dia akan dapatkan. Itulah yang kita lihat melalui pokok tanduk rusa. Kalau dekat bawah ni, ini adalah orkid. Ini adalah orkid merpati. Orkid merpati pun ada memerlukan pokok yang lain untuk tumbuh. Samalah. Yang dapat manfaat dekat sini adalah orkid merpati. Okay. Kita masuk pula kepada interaksi antara tumbuhan yang kedua, iaitu parasitism. Parasitism ni, interaksi parasitism akan menyebabkan, maafkan saya, menyebabkan spesies tumbuhan mendapat manfaat
dan akan merugikan satu tumbuhan yang lain. Yang ni hanya salah satu sahaja yang mendapat manfaat dan kebanyakannya mestilah yang menumpang dapat manfaat. Dia menumpang dekat orang lain tapi orang lain tu rugi, dia yang dapat manfaat. Contohnya kita tengok dekat sini, ini adalah pokok dedalu. Pokok dedalu dan juga pokok mangga. Okay, kalau awak nampak pokok ni yang dia terselit-selit dekat dengan pokok mangga ni, ini bukan cabang daripada pokok mangga. Ini adalah pokok dedalu. Okay, untuk pokok dedalu ni kan, bila dia pergi dekat batang tu, dia serap semua nutrien. Dia ambil air, dia ambil cahaya matahari, dia lilit batang tu. Jadi batang pokok mangga lama-lama akan mati sebab ada pokok dedalu. Sama dekat sini, yang ni adalah bunga Rafflesia. Yang ni sangat-sangat famous lah dengan sifat dia iaitu parasitism. Pokok ni sangatlah besar. Sangat besar pokok ni. Bunga. Maafkan saya, bunga. Bunga Rafflesia ni sangat besar. Dan ianya mendatangkan mudarat kepada pokok yang ditumpang tu. Dia nak dapatkan cahaya matahari lebih, dia kena tumpang dekat pokok tu juga. Nak dapatkan nutrien, nak dapatkan air, dia tumpang pada pokok tu. Dia serap lah pada pokok tu. Ianya dikatakan parasitism. Sebab dia parasit ni dia macam dia melekat pada orang. Dia melekat pada sesuatu dan dia yang mendapat manfaat. Benda yang dia tumpang tu tak dapat manfaat apa-apa pun. Okey? Boleh faham apa yang kita dah belajar pada hari ini? So, awak telah belajar berkenaan dengan interaksi, commensalism, parasitism. Okay, ni saya selitkanlah sedikit kepentingan hutan hujan tropika. Walaupun tadi kita nampak kan, ke hutan hujan tropika tu persaingan dia sangatlah tinggi dari segi nak dapatkan nutrien, air, ruang, cahaya matahari. Tapi dia ada banyak kepentingan dia. Yang pertama, habitat semula jadi. Didiami hampir 50% hingga 90% spesies tumbuh-tumbuhan, haiwan dan serangga yang terdapat di dunia. Hutan hujan tropika ni adalah hutan yang kedua penyumbang terbesar kepada dunia untuk oksigen. Yang pertama adalah hutan Amazon dan yang kedua adalah dia penutup bumi semula jadi. Melindungi tanah daripada hakisan dan angin, pokok-pokok berfungsi sebagai pengikat dengan cara mencengkam tanah dan akarnya. Okey, kita nampak tadi kan ada pokok yang naik tinggi, sangat-sangat naik tinggi dan pokok naik rendah. Rupa-rupanya ianya dapat menjadi pelindungan kepada tanah daripada terhakis, daripada angin. Pokok-pokok ni juga dia juga berfungsi sebagai pengikat, cara nak mencengkam tanah tu dengan lebih kuat. Maksudnya bila bukit tu kalau tak ada pokok macam mana? Sekarang kita dah banyak dengar dekat dalam berita kes-kes tentang tanah runtuh apa semua kan. Itu disebabkan oleh tak ada pokok. Tak ada pokok pada bukit tersebut. Kalau ada pokok semestinya tak berlaku tanah runtuh. Okey, yang ketiga, tempat perlindungan orang asli. Mereka dapat menyara hidup mereka melalui sumber hutan sejak beribu-ribu tahun dahulu. Dan yang keempat, memelihara kualiti alam sekitar dengan menyerap dan menapis air hujan sebelum menyalurkannya ke air sungai. Ini adalah menjadi kawasan tadahan air lah. Jadi bila hujan turun dekat bukit, sebab itulah air bukit kan, air sungai daripada bukit dekat atas sana dia turun tu, air dia jadi clear sebab dia dah ditapis. Macam mana ianya menapis? Dia dah lalui batu-batu, dah melalui pasir-pasir, akar-akar pokok tu. Jadi banyak dah yang orang kata apa, kotoran-kotoran tu dah terlekat dekat situ, tinggallah air yang bersih saja kita dapat. Dan yang kelima, penstabil cuaca bumi. Hampir 70% daripada penawaran oksigen dunia adalah datangnya dari hutan hujan tropika. 70% itu sangat-sangat tinggi. Jadi kita kena jagalah kita punya kelestarian alam sekitar kita. Jangan kita abaikan sebab nanti kita juga yang susah. Tak ada hutan, apa kepentingannya hutan ni? Balik fikirkan apa kepentingan hutan, okey? Dan ini adalah quizzes. Nanti saya akan bagikan link quizzes ni dekat dalam
grup WhatsApp. Tengok semua boleh buatlah ni quiz ni. Ni saya bagikan tugasan. Boleh buat tugasan ni. Jangan lupa nak hantar gambar tugasan tu PM nama. Okey, siap ni. Boleh print out, tuliskan jawapan dan hantar dekat saya. Ada 1 dan juga 2. Ada 2 lah tugasan, lembaran tugasan ada 2 quizzes. Bagi yang tak masuk Google Meet boleh terus jawab lah lepas tengok video ni, okey? Dan rumusan pada hari ini kita telah belajar berkenaan dengan tumbuhan. Tumbuhan ni dia ada interaksi antara tumbuhan yang berbeza di suatu habitat dikenali sebagai simbiosis. Biasanya pokok-pokok kecil akan menumpang di atas pokok yang lebih besar dan tinggi untuk mendapatkan air dan cahaya matahari. Okey, ini ada interaksi simbiosis ada 2. Kita dah bincang commensalism dan parasitism. Dan untuk faktor interaksi ada 4. Air, cahaya matahari, ruang dan juga nutrien. Bolehlah baca balik dekat sini, refer balik dekat sini, okey, untuk rumusan kita pada hari ini. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih kerana sudi tengok saya punya video. Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Ada apa-apa masalah boleh tinggalkan komen untuk yang luar daripada anak murid saya. Terima kasih sekali lagi sebab support saya punya YouTube channel. InsyaAllah dari masa ke semasa saya akan tambah baik lagi saya punya pengajaran dan lagi banyak input-input yang saya akan bagi berkenaan dengan sains sekolah rendah dan juga RBT lah saya akan buat. Okay? Thank you semua.